Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam video perkongsian pada kali ini. Saya akan kongsikan panduan permohonan kemasukan sekolah khusus bagi sesi tingkatan 1 dan tingkatan 4 tahun 2021. Sila fahami panduan dalam permohonan tersebut. Yang pertama, borang permohonan hendaklah diisi oleh pemohon dengan bimbingan ibu bapa, penjaga atau guru. Pemohon tidak digalakkan mengisi borang secara bersendirian. Sila isi semua maklumat yang diperlukan dengan betul dan tepat. Kesilapan mengisi borang permohonan adalah tanggungjawab pemohon dan boleh menyebabkan permohonan tidak dipertimbangkan. Pemohon dikehendaki menyimak semua maklumat yang diisi dengan teliti sebelum mencetak. Pengemas kinian boleh dilakukan sehingga tarikh tutup permohonan. Pentaksiran kemasukan sekolah khusus akan dilaksanakan kepada semua murid yang membuat permohonan sebagai syarat utama kemasukan ke sekolah khusus. Pentaksiran akan dilaksanakan dalam tempoh 12 hingga 23 Oktober 2020. Tiada pentaksiran ulangan akan dilaksanakan. Oleh itu, kita akan pergi kepada panduan khusus iaitu tata cara mengisi permohonan sekolah khusus. Untuk makluman semua, berikut adalah paparan utama aplikasi permohonan kemasukan sekolah khusus tahun 2021. Permohonan kemasukan sekolah khusus boleh dibuat melalui lamang sesawang yang dinyatakan dalam paparan ini. Untuk login, anda perlu masukkan nombor MyKit atau nombor MyCard pemohon, kemudian masukkan nombor kad pengenalan penjaga utama iaitu ibu atau ayah. Seterusnya tekan login. Anda dapat melihat status pengisian maklumat. Terdapat 4 bahagian maklumat yang perlu dilengkapkan. Status ini masih bertanda merah sekiranya anda belum melengkapkan maklumat. Status maklumat akan bertukar hijau apabila permohonan telah lengkap. Seterusnya, kamu akan dibawa kepada bahagian A iaitu maklumat pemohon. Maklumat pemohon telah pun terpapar dalam paparan ini kerana ia dijana daripada aplikasi pangkalan data murid. Kemahiran jawi, Al-Quran, sijil agama dan penyakit atau alahan perlu dinyatakan dengan jelas oleh pemohon dalam paparan ini. Seterusnya, sila lengkapkan maklumat ibu bapa dan penjaga. Maklumat yang dinyatakan telah pun dijana daripada maklumat APDM. Calon hanya perlu nyatakan alumni pendidikan menengah bapa dan ibu serta pilih nama sekolah berkaitan seperti yang dipaparkan. Nama sekolah alumni ini adalah nama sekolah alumni bagi sekolah menengah bapa dan ibu. Seterusnya, maklumat penjaga utama adalah maklumat yang dijana daripada APDM. Sekiranya terdapat maklumat tidak tepat, sila berhubung dengan pihak sekolah untuk kemaskini maklumat. Seterusnya, sila masukkan alamat email pemohon atau ibu bapa atau penjaga yang aktif. Maklumat email ini sangat penting bagi permohonan ini. Sila tekan klik untuk hantar permohonan dan kemaskini untuk meneruskan proses seterusnya. Seterusnya, anda akan dibawa ke bahagian B iaitu prestasi pemohon. Dalam ruangan ini, anda perlu mengisi maklumat pentaksiran bilik darjah. Sila dapatkan salinan keputusan pentaksiran bilik darjah daripada guru kelas masing-masing. Seterusnya, anda perlu melengkapkan maklumat aktiviti sukan dan co-curriculum. Lengkapkan maklumat kepimpinan pemohon dengan tepat. Terdapat 5 bahagian dalam maklumat aktiviti sukan dan co-curriculum iaitu yang pertama, maklumat kepimpinan. Sila pilih satu jawatan tertinggi dalam bidang kepimpinan berikut. Sekiranya tiada memegang apa-apa jawatan dalam bidang kepimpinan sekolah, maka anda boleh klik tiada. Bahagian kedua dalam maklumat PAJSK adalah sukan dan permainan. Sila pilih satu jenis sukan yang diwakili di sekolah.
dan pilih satu tahap pencapaian tertinggi yang dicapai dalam sukan permainan yang disertai di sekolah. Seterusnya, yang ketiga adalah bahagian kelab dan persatuan. Sila pilih satu jenis kelab persatuan yang disertai dan pilih satu jawatan tertinggi dalam kelab persatuan tersebut. Seterusnya adalah unit beruniform. Sila pilih satu jenis pasukan unit beruniform yang disertai dan pilih satu jawatan tertinggi. Yang keempat adalah pencapaian khas atau pencapaian istimewa pelajar yang disertai. Dalam kategori ini terdapat beberapa kategori yang boleh anda nyatakan dalam pencapaian khas. Contohnya, anugerah kepada murid. Sekiranya anda menjadi tokoh murid, anda boleh nyatakan dalam pencapaian khas ini. Contoh kedua yang boleh anda nyatakan adalah bakat yang mendapat pengiktirafan. Contoh-contoh bakat yang mendapat pengiktirafan adalah seperti berikut. Contoh yang ketiga adalah kebolehan istimewa. Sekiranya anda mendapat anugerah pembaca nilam terbanyak, maka anda boleh juga nyatakan dalam pencapaian khas ini. Contoh yang keempat adalah penyertaan dalam pertandingan-pertandingan di peringkat sekolah. Sekiranya anda ada mengikuti pertandingan mencipta laman web, pertandingan berzanji, pertandingan melukis ataupun mewakili sekolah untuk pertandingan-pertandingan lain di luar, anda boleh juga nyatakan pencapaian khas dalam kategori ini. Dan yang akhir sekali, sila nyatakan pencapaian tertinggi bagi kategori yang anda telah pilih pada ruangan keempat tadi. Bukan itu sahaja, dalam maklum bahagian B, selain daripada markah PBB dan maklumat PAJSK, anda juga perlu masukkan maklumat pentaksiran psikometrik. Sila dapatkan salinan sijil pentaksiran psikometrik daripada guru bimbingan dan kaunseling anda, atau anda boleh semak skor pentaksiran psikometrik anda melalui laman sesawang berikut. Seterusnya, bahagian ketiga adalah bahagian C, iaitu pemilihan sekolah khusus dan pusat pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Sila buat pilihan berdasarkan jenis sekolah khusus yang ditawarkan, iaitu sama ada SBP atau SMKA. Untuk pemilihan ke tingkatan 1. Untuk pemilihan sekolah tingkatan 4, anda boleh membuat 5 kategori permohonan, iaitu SBP, SMKA, Kolej Vokasional, Sekolah Menengah Teknik dan juga Maktab Tentera Diraja. Seterusnya, sila pilih pusat pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Sila pilih negeri pilihan anda, PPD pilihan anda dan pusat pentaksiran yang anda ingin jalankan. Dan yang akhir sekali adalah bahagian D, iaitu bahagian perakuan. Sila baca perakuan dengan teliti dan tandakan pada kotak berkenaan. Sila tekan klik untuk hantar permohonan dan kemas kini. Setelah anda berjaya mengisi keempat-empat bahagian tersebut, anda dapat melihat semula status pengisian permohonan anda bertukar menjadi hijau. Ini menunjukkan permohonan anda telah pun lengkap. Cetakan boleh dilakukan sehingga tarikh tutup permohonan. Sila pastikan maklumat anda tepat dan telah pun lengkap sebelum anda klik untuk mencetak borang permohonan. Itu sahaja perkongsian pada kali ini. Semoga anda semua berjaya. Terima kasih.